Saudara, mengupaya komuniti menerusi aktiviti sosioekonomi, program Sejati Madani turut memberi manfaat kepada komuniti orang asli suku kaum Jakun di Kampung Sayong Pinang, Kota Tinggi, Johor. Laporan Erwin Said. Lebih 286 penduduk melibatkan 86 keluarga. Bergantung kepada tanaman sawit, menoreh getah dan menjual hasil sungai. Kini mereka menjana sumber pendapatan baharu dengan menjalankan aktiviti jelajah menggunakan kenderaan lasak pelbagai bentuk permukaan bumi ATV, menerusi peruntukan RM100,000 daripada inisiatif Sejati Madani. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli JPKKOA Sayong Pinang, Jasni Ahmad berkata, peruntukan digunakan untuk membeli 6 unit ATV serta kontena, manakala baki digunakan bagi tujuan promosi. Projek ATV ni kita baru jalankan, memang ada sambutan daripada masyarakat luar. Kita pun sekarang ni tengah buat giat mempromosikan ATV untuk tarikan semua ke Kampung Orang Asli Sayong Pinang. Kita dapat view pemandangan tasik buatan bekas lombong, airnya biru, daripada pandangan atas memang cantik untuk view tasik tersebut. Dan kita boleh juga pusing-pusing kampung, sebab kampung ni memang berhampiran dengan sungai dan tempatnya menarik. Okey, untuk trek ni kami sediakan 13 poin. 13 poin ni adalah setiap poin tu diletakkan nama suku kaum orang asli lah. Okey, setiap poin tu ada keistimewaan tertentu. Contoh seperti yang kita tahu, kita ada kolam, kita ada budaya. Kita juga ada sediakan mungkin ada sini ada muzium, mini muzium. Kita sediakan kemudahan seperti musola untuk bersolat, ada kemudahan balai raya, dan untuk parking kereta, untuk riadah family pun kita ada JT. Jadi kalau setakat 20 biji kemah memang cukup sangat. Kedatangan pengunjung juga dapat memanfaatkan penjualan kraftangan kampung itu, seterusnya memperkasa seni kraftangan masyarakat orang asli. Mereka merancang untuk memperluaskan potensi pelancongan kampung tersebut dengan membina tapak perkemahan, pondok orang asli dan chalet rakit. Program ATV yang dijalankan di kampung ini membuktikan keberkesanan komitmen kerajaan Madani dalam memperkasa komuniti orang asli. Ia juga dapat merancangkan lagi sektor pelancongan dalam negeri. Untuk itu, pihak berkaitan perlu mengerah tenaga dengan mempromosi aktiviti dijalankan di kampung ini demi kebaikan bersama. Erwin Zaid, RTM. Pemilihan Melaka sebagai destinasi persinggahan kapal pesiaran mewah bakal lonjakkan jumlah kemasukan pelancong menerusi jalan laut ke negeri itu, sekaligus merancangkan industri berkaitan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kapal pesiaran itu akan membawa masuk lebih 4,000 pelancong setiap kali singgah di Melaka. Amat menghargai kerana pihak Genting Dream Cruise memilih Melaka sebagai destinasi pada setiap hari Isnin selama setahun, yang akan singgah di Melaka pada tiap-tiap hari Isnin, yang akan menjadikan Melaka sebagai pilihan utama kepada pelancong-pelancong yang meminati kaedah pelancongan melalui krus kapal pesiar ini. Pastinya negeri Melaka telah bersedia untuk menyambut kehadiran para pelancong ini. Kehadiran pelancong ini umpama satu kehadiran yang cukup besar, kerana kalau kita menaiki pesawat yang terbesar di dunia, kita boleh bawa lebih kurang 300 ke 400 orang penumpang. Tetapi ini adalah merupakan satu nisbah yang besar. 10 pesawat 380 umpama mendarat di Melaka dapat membawa lebih 4,000 orang yang ke sini. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa pemain industri untuk bersedia menerima kehadiran pelancong daripada kapal pesiaran tersebut pada setiap minggu. Tangani judi dalam talian dan jenayah cyber. Jawatankuasa Kempen Task Force Melaka berharap Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Melaka dapat menjadi mata, telinga dan suara kepada mereka.
Menurut Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairul Nizam Roslan, ia juga bertujuan membentuk masyarakat yang mempunyai kesedaran dan kefahaman tinggi dalam penipuan kewangan. Tapi skamer ni juga salah satu isu keselamatan yang boleh JPKK bantu sama-sama. Tambah lagi dalam dunia digital yang kian berkembang ni, JPKK juga harus menguasai bidang digital ni, terutamanya kena ada media sosial, TikTok, Facebook mungkin sebagainya dan lain, untuk mereka juga ambil input berkaitan dengan dasar ataupun inisiatif Kerajaan Persekutuan Negeri untuk mereka sampaikan kepada anak-anak buah mereka. Beliau berkata demikian selepas program kesedaran jenayah kewangan bersama Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri Melaka DMITC Air Keruh. Program sebegini diharap dapat diperluas di 28 Jabatan negeri ini. Amat baiklah pada saya sebab ianya memberi pendedahan kepada kita sebagai pemimpin kampung, di mana ialah selepas ni bila kita dah dapat maklumat-maklumat yang lebih terperinci, mungkin kita akan sebar atau kongsikan dengan penduduk-penduduk kampung setempat kita lah. Sebenarnya program ini memang baik untuk semua masyarakat kampung lah. Terutama masyarakat kampung ni dia tidak mengetahui secara detail apa yang berlaku dalam dari segi global lah. Dalam skamer. Sekiranya skamer ni kalau tidak disampaikan secara meluas, yang di kampung ni mungkin tak dapat secara detail lah benda-benda yang akan berlaku lah. Baik, kita beralih ke aksi Liga Super 2024-2025. Kelab Johor Darul Takzim JDT menepati jangkaan selepas menewaskan Perak FC 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang sensasi Harimau Selatan Bergson Da Silva berjaya meledak hat-trick pada perlawanan berkenaan. Gol pertama JDT disumbang penyerang Romel Oswaldo pada minit ke-20 selepas penjaga gol Perak FC Muhammad Ramdan gagal menangkap kemas bola percubaan Arif Aiman. Bergson Da Silva kemudian meledak gol kedua JDT pada minit ke-22 menerusi rebatan dari luar petak penalti. Kedua-dua pemain berkenaan masing-masing menyumbat satu lagi gol pada minit ke-34 dan 48 menjadikan kedudukan 4-0 pada separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan situasi tegang antara Arif Aiman dan Tommy Mawat yang menyebabkan kedua-dua mereka dilayangkan kad kuning. Situasi itu tidak menjejaskan rentak JDT apabila menambah gol kelima menerusi Bergson pada minit ke-89. Keputusan 5-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perak FC Yusri Ceklah berpendapat JDT terlalu banyak diberikan ruang menyerang pada babak pertama perlawanan. Namun beliau berpuas hati dengan usaha pasukan memberi tentangan pada separuh masa kedua. Saya rasa pemain juga apabila selesai separuh masa pertama agak tertekan. Kita takut jaringan lebih besar akan berlaku, tetapi alhamdulillah pemain memberikan tentangan di separuh masa kedua walaupun tidaklah sebaik mana, tapi lebih baik daripada separuh masa pertama. The players were very good performance tonight. I like when the players play intense, dynamic. Our first half was very good. And in the second half, the team moved the ball from side to side. The opponent play compact and low. Selepas ini, JDT akan meneruskan saingan Liga Juara-Juara Asia Elite menentang Shandong Taishan pada 26 November di China.